ada tetamu yang pakar dalam peternakan kambing. Kena tengok ni lawa ni. Dia tengok bunga ada, semua ada. Itulah nak buat. Sayur ada. Ya. Ada pokok jambu. Itu si channel sudah sampai ya? Ada kan. Adalah sikit. Nanti nak balik ambil lah petola ada tu. Rosli ya. Kan? Kambing. Okey. Ulam raja pun ada. Ambil lah nanti. Ya? Bulan raya makan bulan raya. Orang Aceh panggil apa tak tahu tu. Ulam raja. Makan mentah. Oh, ulam. Ah. Sana lalak. Lah, saya dari tadi Apa nak pencin lah? macam orang tak kenal. Macam ni ha. Apa lagi bini saya datang tengok. Weh, memang. Bolehlah bawa isteri datang. Itulah saya begitu masuk tadi saya tengok daripada laluan saya tengok udah. Nanti dah. Ini baru lagi kan? Baru lagi. Dia lagi dah ada setahun 2 tahun sini tau. Dia lagi. Dia boleh sini. Kreatif kan? Saya kena siram pokok kejap. Lepas siram sawi ni baru saya nak buat garden tour lah. Kan? Anak saya. Ni anak-anak kesayangan. Tu orang tengah dahaga. Baik gila. Escape. Pokok bunga tu saya ingat biasa saya beli paket yang kedai yang cambah sikit je yang menjadikan, tak sangka pula dalam 90% agaknya yang saya semai tu hidup. Saya terpaksa letak kat situ. Nothing lah, just tambah. Just penyeri, ingatkan sikit jadi, rupanya alhamdulillah kan. Menjadi-jadi, bukan jadi je, menjadi-jadi. Hai, Assalamualaikum. Zaleha dari Snail Art Channel. Hari ini saya nak buat garden tour untuk bulan 2 2021 kan. So far saya tak pernah lagi rasanya buat garden tour. Secara ringkas lah saya akan kongsi, dan akhir sekali saya akan kongsi juga tips kesihatan ataupun tips dalam kehidupan lah kan, bagi pandangan saya. Sekarang ni saya tanam anak cili. Terkejut juga kan, tengok harga cili sampai RM40 sekilo. So alhamdulillah mak saya rajin campak benih cili dekat belakang rumah tu. So saya alihkan dalam tray ni kan. So saya tanamlah kan. Batas ni purposely memang untuk cili, tapi saya selitkan juga tanaman lain. Macam bunga kertas, sebab nak bagi naung. Sekarang musim panas kan, so tak nak bagi untuk mengelakkan tanah ni cepat kering. So saya letak je ulam raja. Kacang panjang ni memang tumbuh sendiri, bunga kertas atau bougainvillea, dan cili lah. Maintain cili lah kat sini kan. So senang lah kan. Ni anak cili ni, saya daripada batas tu saya ambil, saya alihkan dekat tray, dan rasa saya dah jemur sikit panas, latih panas tu saya letakkanlah kat batas. Kawasan rumah saya ni tepi jalan. Sorry lah gangguan kenderaan kan. Saya buat video ni waktu pagi, orang sibuk pergi kerja, saya sibuk bermain dengan pokok-pokok. Jom saya buat garden tour. Okey, bermula daripada kawasan depan rumah kan. Entrance gate saya ni yang masih antik lagi ya, dengan zinc. Rumah, bahagian hadapan rumah dengan bahagian hadapan tangga, biasa saya namakan. So ini adalah antara
kawasan hadapan rumah. Kawasan hadapan rumah ni dia bukan batas yang saya tambak tanah apa semua kan, sampah-sampah. Semua tu kitchen garden dengan herb kan. So adalah buah-buah semua saya selang-seli kan. Campur je lah, orang panggil permaculture kan. Sistem campur je tanaman yang lebih kepada tanaman kekal ataupun tanaman yang annual kan, yang singkat tu kan. So saya campur je lah dalam ni, saya tak kisah. So yang kedua adalah bahagian depan tangga. Bahagian depan tangga ni lebih kepada batas lah kan. Batas ataupun tanaman, biasanya satu batas tu saya buat macam tanaman annual lah kan, yang sekali bermusim, sawi habis macam tu. Tapi saya baru minggu ni saya cuba ada yang batas yang saya cuba campur. Jom. Ni yang kawasan batas. Yang ini adalah kawasan batas lah. Kan bermula dengan pokok keledek. Pokok keledek ni ada keledek purple dengan keledek orange kan. Saya campur dekat sini. Ini benih pemberian birah saya lah. Kan. Dan tepi ni, tepi laluan saya letak campur juga. Ada bunga telang, bayam Brazil dan kangkung. Kan sepanjang sana kangkung lah. Dah makan tak habis kan. Kangkung. Yang tu kangkung. Yang ni kangkung lah. Kan. Ni patah sawi dengan kailan. Kailan tu saya tak harvest lagi. Tinggal sawi ni dah banyak lah kan. Dah kongsi-kongsi. Kita berkongsi lah kan dengan jiran-jiran. Dan saya ada yang dah mula berbunga kan. Sawi ni sebab mungkin saya terlebih rapat, terlalu naung sangat. So hari ni saya petik daun-daun yang bawah je kan. Ada pokok-pokok yang tak dapat matahari tu, dia macam kecil lah sikit kan. Macam ni tak kena matahari. So bila saya petik harvest yang daun-daun yang besar tu, jadi terdedahlah sikit untuk matahari kan. Yang sebelum ni saya dah cabut-cabut dah untuk makan. Yang tu kailan. Ada kecil ada besar, biasalah. Di antara batas sawi dengan batas keledek tu ada pokok nangka. Actually pokok nangka ni dah banyak kali kena makan lembu ke kerbau. I tak sure lah kan. Tapi barulah nak keluar tunah baru. Alhamdulillah lah. Yang tu pucuk ubi, untuk makan pucuk je. Yang inilah ni batang kangkung. Sepanjang tu kita tak payahlah cabut untuk sendiri. Kita just potong bahagian atas. Jadi safe lah kan dia. Kan bila kita potong bahagian atas tu macam ni kan, potong bahagian atas tu dia akan keluar balik lah, cambah balik. Yang ni saya dah potong lah. So kita ke bahagian yang hujung sekali batas yang saya tak tambak tanah lah kan. Ni saya ni kononnya nak buat macam gerbang lah dengan bunga kertas. We will see how kan next macam mana, saya pun tak sure. Sekadar eksperimen. Ni ada oregano tu. Kawan saya bagi, dia patah. Saya biarkan je kat situ nak tumbuh sendiri. So yang lain tu ada dekat batas kitchen garden. Inilah yang bagi saya batas yang paling subur lah di antara batas-batas yang saya ada. Saya hanya tambak tanah bakar, saya hanya cincang-cincang je keliling. Lepas tu saya terus tanam anak kacang panjang. Kan ni limau Bali masih lagi kaku kat situ. Tak apalah kan, kacang panjang dah ni lah. Saya rasa ni buah sulung kot. Tak nampak pun yang lain. Ni ada lagi lah kan. Lepas tu adalah yang kecil-kecil tu kan. Ni baru nak jadilah kacang panjang. Masih lagi berada di kawasan depan tangga rumah.
So yang ni tepi saya kawasan tepi pagar. Saya dah bekas bakar sampah kat situ. Saya tanam zinnia lah kan. Nampak berserabut kat situ. Saya tanam je zinnia. Dan tepi-tepi pagar ni saya letak pokok serai. Zinnia tu saya tabur je benih. Tumbuh-tumbuh alhamdulillah lah. Ada je lah kan. Bila dah banyak tak kisah. Sebagai hiasan. Jom kita masuk kawasan belakang ni, dia sumak sikit. Tu pokok petola. Saya rasa saya tak boleh lalu lah. Saya letak tengok petola saya dah sampai ke atas tanah. Ya. Kan dia tak tahu dah merayap ke bawah dah. Dah lah pancang dia tu dah nak roboh. Saya terpaksa tongkat dengan kayu. Macam kawasan tepi ni kan, tak payah nak bersih, dia dah naung. Jadi macam itulah, saya pun jarang masuk sini. Masuk ambil sayur je lah, petik kan. Untuk batas ni, bahagian depan tangga saya tanam campur. Sebab musim panas sekarang, tapi itu ayam orang-orang. Sebatas yang ni yang saya tanam cili tu lah kan, yang saya cerita tadi. Yang ni campur. Betul-betul ada depan tangga. Yang tu ada betik pun campur juga sedikit hiasan bougainville kat situ, bougainvillea. Yang inilah kan dah dah tak termakan dah kan, dah tak termakan, dah bagi-bagi orang datang, jiran pun masih lagi makan tak habis kan. Alhamdulillah lah kan. Biar je lah kat situ nak macam mana. Ulam raja. Saya pergi dekat pasar, saya tengok anak pokok ulam raja sepokok RM8. Terkejut saya dengan mak saya. So dekat sini ada beratus-ratus pokok anak ulam raja. Dengan pucuk ubi ni pun saya campur. Kacang panjang tumbuh sendiri, pokok bunga zinnia pun tumbuh sendiri. Ada tu bunga matahari ujung tu pun dah tunggu kering je lah untuk benih kan. So kita buang. Banyaklah kan kat situ. Yang berbelit-belit dekat atas tu pun ada. Itulah. Tengah besar. Kejap je ni, dalam sehari dua dah. Dia sekarang kecil kan, memang cepat besar. Terkejut juga. Saya pergi supermarket, harga RM3 lebih. Kurus panjang RM3 lebih. Kan? Tak sampai hati saya nak beli. Trellis ni dah roboh. Kan? Satulah tip yang saya ingin kongsi hari ini adalah tips kita belajar ataupun take risk lah kan, bereksperimen dengan kehidupan kita. Ya, kerana itulah saya masih lagi tak bekerja. Ini adalah tahun ketiga lah saya berhenti kerja kan. Saya tak pencen tapi saya pilih untuk berhenti kerja dan tidak bekerja kan, nak bagi masa kepada berkebun lah kan, perkara yang kita suka. Begitu jugalah dengan benda ni yang memberi saya pengajaran. Kita tak pernah buat. Saya buat tu pakai buluh muda yang nipis, buluh lemang. Jadi dia dah roboh. Monyet naik makan, kebetulan saya balik KL kan. Monyet naik panjat, roboh lah. So ni alhamdulillah suami saya buat dengan lebih kukuh lah kan. Yang ni lebih kuat. So itulah pelajaran. Kita buat benda kita tak tahu, kita cuba. Dan begitu bila dah roboh, kita baiki untuk buat yang lebih baik. Dan habis je yang next yang ni kan, kita akan buat yang lebih kemas dan lebih kukuh. Begitu jugalah dalam kehidupan kita kan. Semua perkara kalau dalam kehidupan kita take risk. Bagi saya take risk lah, saya berhenti kerja. Tapi nanti saya akan kongsi video
halangan yang saya saya hadapi dalam memilih menjalani kehidupan yang macam ni kan. Nanti next video insya-Allah kan. Ni daripada trellis tu kan ke kanan. Tengok ni bekas kena makan monyet. Kan tu yang roboh tu. Kan. Itulah pokok-pokok buah. Semalam dah petik dah bagi kan, kongsi-kongsi. Yang ni pun dah full dah ni, dah boleh petik dah. Sebenarnya sana lagi. Kan? Hujung sana banyaklah. Hujung sekali dalam 10 biji dekat area sana. Bawah ni pun ada. Lagi atas tanah. Yang ini lagi dah memang cepat matang lah kan. Saya kena bersih lagi lah kawasan ni nak kurangkan naung tu. Ini adalah laluan di antara trellis petola dengan ulam raja tu. Ada mulberry, pemberian rakan. Terima kasih Kak Junora. Yang ni pokok ciku mega. Pemberian anak buah Amy, dan saya beli lagi ciku subang sebelah sana. Dekat batas petola yang tengah tu kan. Yang ni kacang botol actually, tapi dah bercampur-campur tumbuh sendiri, saya biarkan je lah. Petola. Dan tepi ni saya campakkan benih kacang botol. Pakai ni kacang botol. Buat pancang sebab dia dah nak menata dah kan. So kacang botol pun makan tak habis. Ini kawasan kompos saya, tempat-tempat saya taruh daun-daun kayu, dan boleh guna lagi lah sebagai baja sebenarnya. Saya akan campur dengan tinja kambing lah dekat sini kan. Seelok-eloknya tutup lagi dengan canvas. Kita siram bagi dia lembap dan penguraian cepat berlaku. So tepi trellis tu lah kan ada serai wangi 2 pokok. Saya campur-campur tu ada cili juga. Pandangan dia macam ni kan. Rumah trellis, tepi tu ada paku pakis, ada cili. Antara yang paling happening dalam sebulan 2 ni pokok petola lah. Kan paling mudah pun petola potong-potong celur, lepas tu makan dengan sambal atau budu ataupun cecaluk. Memang sedap lah. Semalam kami sekeluarga kita lalu bawah trellis lah kan. So depan tu, laluan tu ada strawberry saya letak dalam pasu, ulam raja sekadar untuk naung. Itulah kan petola gantung, dan kelapa sebenarnya dah naung sikit. Petola lagi. Pokok bunga kertas, serai. Depan tu pokok pulasan. Saya terpaksa letak naung sikit, musim panas sekarang kan. So yang batas sana tu tak banyak lah. Ada bunga matahari kecil tu tumbuh sendiri, dengan saya tanam pokok rozel. Kan sebelah sana ni pokok rozel dan pokok kelapa. Yang belakang tayar 2 tu sekadar ros Jepun je lah untuk hiasan kan. Itulah saya suka pagi-pagi duduk kat tangga dengan burung berkicauan. Dan dengan gangguan kenderaan. Ni batas yang nampak kosong tu actually ada tembikai 4 pokok dengan tomato dekat situ. So masih lagi anak pokok kan. Dan dekat batas yang saya tanam pokok mata kucing pimpong, dan masih lagi kosong sebenarnya, dan saya letak tembikai 2 pokok dekat situ. Dan yang belakang ni sekadar hiasan lah. Tambahan pokok bunga kertas, saya nak belajar cara buat bonsai hobi kan. Dia pokok markisa dah masuk kawasan belakang rumah. Ni pemandangan dari belakang rumah ke tepi. Dan rambutan gading. Masih lagi banyak kawasan untuk tanam-tanam. Masih lagi kawasan belakang rumah. Dokong, anak dokong ni masih lagi kaku, baru je tanam
dalam 2-3 hari lah. Kan lepas tu saya tanam dekat sini pokok lada hitam dan cempedak. Yang inilah kawasan nak masuk ke kawasan depan pintu dapur. Kan lada hitam, cempedak, rambutan sekolah, ada kantan, paku pakis dan longan dekat tepi tu. Masih lagi kosong. Yang tu kawasan pintu dapur ni anak saya buat dengan batu bata ni untuk letak meja batu lah dengan kerusi kan, untuk minum pagi ke ataupun lepak. Dekat sini kawasan belakang rumah. Situlah ada kerondong. Kan ada kerondong, durian Belanda, pokok nenas. Ini kan kerondong, durian Belanda. Ada dokong lagi satu sebelah sana. Kan dokong dan nangka. Serai, pucuk paku. Masih ada lagi satu batas kosong. Saya ingat nak letak pokok peria tengah semai. So ni part akhir lah. Dah habis kan kawasan dapur belakang rumah. Pintu dapur. Yang inilah anak ulam raja ni. Dia tumbuh sendiri. Tengok mak saya dia rajin semai. So yang ni macam ni kan. Benih-benih cili ni. Ni kan benih-benih cili. Ni pokok labu, betik. Mak saya campak je kat sini, dia naung. Lepas tu dekat dengan dapur dia lembap, selalu siram kan. Jadi anak-anak cili dalam tu berpuluh-puluh lagi anak cili. Dari sinilah saya ambil saya tanam, saya alih ke tempat lain. Macam itulah cara mudah. Banyaklah anak cili dekat celah-celah tu. Anak cili saya beli dekat pasar harga RM5 tu, RM5 sepokok. Yang saya beli 2 pokok tu pun saya minta kurang. Kan ada pokok kari, masih lagi durian Belanda, sisa-sisa makanan ni campak je dekat sini. Kan tak apa semut ke apa, dia suburkan tanah. Kan pokok belimbing buluh dan juga sekadar tutup je lah kat sini tepi rumah. Yang tu pokok akar dani bunga. Akar dani saya pun tumbang, monyet panjat masuk dapur. Tu baru tinggal berapa hari je. Tak apalah. Bawah rumah. Tu laluan daripada pintu dapur kan. Nak ke hadapan. Tu. Pokok jambu. Tu pokok cili dan bahagian bawah beranda tu tempat saya buat kerja lah, anak-anak pokok. Tempat saya tukar pasu. Beranda. Bersepah lah dekat situ. Ini yang semai-semai pokok lah kan, pokok pecah beling. Saya semai balik daun kesum tu untuk tanam. Dan banyak alhamdulillah pemberian adik Sakini. Banyak pasu bagi. Alhamdulillah. Terima kasih adik Sakini, semoga dimurah rezeki. Kan? So ni kawasan tepi tangga rumah. Kan depan kira hadapan rumah lah. Yang kolam tak siap lagi, ada pokok kacang panjang tumbuh sendirilah kat sini kan. Kawasan ni kacang panjang tu yang saya petik tu saya letak kat sini, lepas tu dia jatuh kan, tumbuh sendiri. So naiklah, dah lindung pokok pandan dekat situ. Nas cherry Barbados. Sebelah sana saya ingat nak tanam kobis ke apa kan, saya dah baiki tanah kat situ. Ada pokok kedondong lagi sepokok. Dan terus ke depan pagar kan. So itu sahaja perkongsian ataupun garden tour saya hari ini. Sekurang-kurangnya
mungkin ianya dapat memberi inspirasi ataupun juga idea-idea tambahan kan kepada anda yang suka berkebun kan. Jangan lupa share dan subscribe saya punya video, dan saya harap ini adalah berkaitan juga dengan kehidupan harian kita. Semua perkara dalam hidup kita ada risiko kan. Kalau nak fikir, ada yang bertanya kan, kenapa saya berhenti kerja. Kalau nak fikir risiko, semua ada risiko. Kita berkahwin ada risiko, mengandung ada risiko kan. Semua ada risiko. So begitu jugalah dengan kerja kan. Saya berhenti kerja ada risiko, tapi itu adalah pilihan kita lah kan. Kita nak pilih hidup dalam melakukan perkara yang kita suka, ataupun kita nak pilih kehidupan yang stuck dekat bandar tu, dalam orang kata dalam kehidupan race rate kan. Itu pilihan, tepuk dada, tanya selera. Sekian, terima kasih, bye.